Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Untuk kali ini kita teruskan dengan homeostasis dalam haiwan. Dalam haiwan juga dia menjalankan homeostasis. Haiwan seperti kucing dan anjing, dia tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Ini khaslah untuk haiwan seperti kucing dengan anjing. Apabila kucing ni dalam panas, apa yang dia buat, dia jilat bulu badannya supaya suhu badannya turunlah, berkurangan. Apabila sejuk pula, bulu kucing akan menegak untuk memerangkap haba. Anjing pula menjelirkan lidah supaya suhu badannya berkurangan. Itu sebab waktu panas ni kita akan lihat anjing dia mengeluarkan lidah dia untuk untuk menurunkan suhu badannya. Bagi cicak juga ada kaedah dia tersendiri untuk persekitaran yang sejuk. Apa yang cicak buat, dia menjadikan aktiviti pada badannya menjadi lebih perlahan. Otot-otot berfungsi pada badan dia juga menjadi dalam kadar yang perlahan. Maka semua pergerakan dia pun menjadi perlahan. Ini untuk merendahkan kadar metabolisme badannya dan juga merendahkan suhu badannya. Cicak ni dia berdarah sejuk. So dia nak cuba ikut suhu persekitaran. Apabila cicak ni dalam persekitaran yang panas, jantung dia akan berdegup dengan lebih cepat. Pergerakan badannya menjadi lebih pantas. Kadar metabolisme pun menjadi lebih cepat. Maka suhu badannya meningkat. Seperti yang saya sebut tadi lah, dia cuba nak ikut suhu persekitaran untuk haiwan berdarah sejuk ni. Siput babi pula kehilangan banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Jadi siput babi menghasilkan satu bendalai khas, dan sentiasa mencari lembap untuk mengurangkan kehilangan haba. Bagi lebah pula, lebah mempunyai satu lapisan kulit berlilin yang bagi mengelakkan kehilangan wap air melalui spirakel pada badannya. Spirakel ni ialah rongga-rongga kecil pada tubuh serangga, seperti lebah lah. Lebah menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Jadi dia tutup spirakel ni supaya tak kehilangan air. Baik, homeostasis dalam tumbuhan. Air dalam tumbuhan juga boleh kehilangan melalui satu proses yang dinamakan sebagai transpirasi. Kalau ikut faham maksud transpirasi ialah apabila dalam ruangan air di stoma ini, dia membebaskan wap air pada kawasan daun lah. Dalam proses transpirasi ini, air hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Stoma ni rongga-rongga yang berada pada bawah daun. Hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Baik, transpirasi membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Yang pertama sekali, untuk mengelakkan tumbuhan daripada kekurangan air. Jadi bahagian akar tumbuhan akan sentiasa menyerap air dan mineral dari tanah. And then air tersebut dibawa naik ke batang dan akhir sekali dia akan naik pergi ke daun lah. Apabila sampai ke daun, air ini dia boleh keluar melalui stoma. Transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Yang kita faham dekat sini, transpirasi ini memastikan air sentiasa naik lah
naik ke mana? Naik ke atas, pergi ke daun dan dia akan keluar melalui daun. Okey, jadi seluruh tumbuhan akan mempunyai air. Itu yang kita faham ya. Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Okey, ini adalah stoma. Okey. Stoma merupakan satu kawasan di mana dikelilingi oleh sel-sel pengawal yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ni boleh tutup, boleh buka. Okey, jadi pada waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas. Okey. Gas apa yang gas, kalau nak faham gas yang akan dikeluarkan ialah oksigen. Gas yang akan masuk ialah gas karbon dioksida. Okey, pada masa yang sama, wap air juga akan hilang daripada daun. Okey, daripada stoma ni juga akan keluarnya air H2O. Okey, dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Jadi kalau waktu panas air banyak keluar, maka tumbuhan pun akan serap lebih banyak air lah. Okey, itu berlaku pada waktu siang. Stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. So, pada waktu suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup. Kalau sangat panas, dia akan tutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. So, dia nak simpan banyak air dalam tumbuhan tersebut. Baik, apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup? Nombor 1, kawalan homeostasis dalam badan manusia bertujuan menyediakan satu keadaan yang optimum. Optimum ini maksudnya ialah the best condition. Keadaan yang terbaik dalam badan. Itu maksud optimum. Supaya dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Okey, semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka pada perubahan persekitaran. So, dia nak memastikan enzim dalam badan kita ni menjalankan pekerjaannya dengan baiklah juga. Okey, perubahan suhu mempengaruhi aktiviti enzim tersebut. So, kalau suhu dalam badan kita tak betul, enzim pun tidak akan dapat menjalankan aktiviti dengan betul. Baik, kita harus bersyukur kerana homeostasis dapat menyebabkan persekitaran dalam badan dapat kembali kepada asalnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.